اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana kita telah tiba pada riwayat 3636, dan di sini Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis berkenaan tentang istihbabi nikahil bikri, sunnah untuk menikahi wanita yang masih bakirah, yang masih dara. Ada kebanyakan hadis adalah berkenaan tentang kisah Jabir bin Abdullah, yang mana apabila beliau berkahwin, beliau telah berkahwin dengan wanita yang janda, dan Nabi SAW bertanya kepadanya, dan dia pun menceritakan kepada Nabi kerana dia mempunyai adik-beradik yang perlu untuk dijaga, diberikan perhatian. 3636 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, tazawwajtu imra'atan, aku telah menikahi seorang wanita. Faqala li Rasulullah, maka Nabi SAW telah bertanya kepadaku, hal tazawwajta, adakah kamu telah berkahwin? Qultu na'am, kata aku iaitu Jabir, ya. Qala, baginda bertanya, abikran am sayyiba, adakah kamu berkahwin dengan yang dara ataupun janda? Qultu, maka kata Jabir, sayyiba, dengan wanita yang pernah berkahwin sebelum ini, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bertanya, fa'ina anta minal azara wa li'abiha, mengapa kamu tidak berkahwin dengan wanita yang masih dara, lalu kamu boleh bermain dan bergurau senda dengannya? Li'abiha, pada baris yang kedua daripada awal tajuk, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud daripada li'abiha adalah sama seperti mana kebanyakan riwayat yang lain, tula'ibuha, kamu boleh bermain dengannya, tudahikuha wa tudahikuka, dan kamu boleh bergurau senda dengannya. Maka qultu lahu, kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, inna abdallahi, maka berkata, qala Syu'bah, qala Syu'bah, fadzakartu li Amr ibn Dinar faqala qad sami'tuhu min Jabir wa innama qala, hanyanya Nabi SAW menggunakan perkataan fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka, maka mengapa tidak kamu berkahwin dengan seorang yang masih dara, supaya kamu boleh bermain dengan dia dan dia bermain dengan kamu. Maka Nabi kata, kenapa tak berkahwin dengan yang dara? Ini dijadikan sebagai dalil bahawa afdal, sunnah untuk berkahwin dengan wanita yang masih dara. 3637 baca sanad dia. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata dalam riwayat 3637 ini, anna Abdullahi, sesungguhnya ayahnya bernama Abdullah bin Haram, halaka, telah meninggal dunia, wa taraka tis'a banat aw qala sab', dan ayahnya telah meninggalkan 9 orang anak perempuan ataupun 7. Fatazawwajtu imra'atan sayyiba, maka berkata Jabir, lalu aku telah berkahwin dengan seorang wanita yang pernah berkahwin. Maka Nabi SAW bertanya kepadaku, ya Jabir, wahai Jabir, tazawwajta, adakah kamu telah bernikah? Nabi pun tak tahu yang Jabir telah bernikah. Dan sederhananya, simpelnya, majlis pernikahan dan perkahwinan para sahabat radhiyallahu anhum.
Qala qultu, maka Jabir berkata na'am. Qala, maka baginda bertanya, fabikrun am sayyib, adakah yang masih dara ataupun yang pernah berkahwin? Qala, maka Jabir menjawab, bal sayyib, bahkan seseorang yang pernah berkahwin sebelum ini wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, fahalla jariyatan, mengapa kamu tidak berkahwin dengan seorang wanita yang masih dara, tula'ibuha, supaya kamu boleh bermain dengan dia, wa tula'ibuka, dan dia boleh bergerosenda dan bermain dengan kamu. Au qala, ataupun baginda bersabda, tudahikuha wa tudahikuka. Qala, qultu lahu, maka aku berkata kepada baginda Nabi SAW, inna Abdullah, sesungguhnya ayahku Abdullah, halaka, telah meninggal dunia, wa taraka tis'a banat aw sab'a, dan dia telah meninggalkan 9 orang, dalam sebahagian riwayat menyebut 7 orang. 7 orang anak perempuan. Wa inni karitu, dan aku tidak suka, an atiyahunna aw aji'ahunna bimislihinna, yang mana aku punya isteri adalah seorang yang lebih kurang sama dengan mereka, tak berpengalaman, masih muda, tak tahu untuk membantu menolongkan adik-adik perempuanku. Fa'ahbabtu, maka aku suka wahai Rasulullah, an aji'a bimra'atin, aku membawa masuk ke dalam keluargaku seorang wanita, taqumu alaihinna, yang boleh menguruskan mereka, wa tuslihuhunna, dan boleh untuk menghiaskan mereka, memperbaiki mereka. Maka Nabi pun mendoakan, fabarakallahu laka, semoga Allah melimpahkan keberkatan untuk kamu, au qala li khaira, dan Nabi menyebut perkataan-perkataan yang baik. Maka sunnah bila kita bertemu dengan orang yang berkahwin, sekurang-kurang doa kita mengucapkan perkataan barakallahu laka, semoga Allah memberkati kamu. Terus wafi riwayah, terus 3638, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda kepadaku, hal nakahta ya Jabir, adakah kamu telah menikah wahai Jabir? Maka Nabi pun tak tahu, Nabi pun tak dijemput. Wasaqal haditha ila qawlihi imra'atan taqumu alaihinna, maka Jabir menerangkan kepada Nabi kenapa dia telah berkahwin dengan seorang wanita yang pernah berkahwin. Maka berkata Jabir, aku menginginkan seorang wanita taqumu alaihinna, yang boleh menguruskan mereka, wa tamshutuhunna, yang boleh menyiapkan mereka. Masyata bermaksud menyikat rambut, yang boleh menyiapkan mereka. Maka Nabi pun bersabda, asabta, tepat pilihanmu, walam yazkur ma ba'dah. 3639 baca. Maka berkata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah bersama dengan Nabi SAW fi ghazatin, di dalam satu peperangan. Falamma aqbalna, apabila kami telah pulang, ta'ajjaltu ala ba'iril liqatuf, aku telah bersegera di dalam menunggang unta milikku. Dia telah nak cepat-cepat balik. Maka hadis ini menerangkan kenapa Nabi tahu yang dia telah berkahwin. Sebab bila balik dalam satu peperangan, dia telah bergegas nak balik. Sebab pengantin baru, orang yang baru berkahwin. Dan pada waktu itu unta dia adalah qatuf. Apakah maksud qatuf? Pada baris yang kedua, aibati'ul masyi. Unta dia pada waktu itu perlahan. Unta yang pada waktu itu telah berusia. Unta yang berjalan dengan perlahan. Falahiqani raqibun khalfi, maka telah menemuiku satu kumpulan di belakangku, dan dia tak sedar siapa. Fanakhasa ba'iri, maka orang yang di belakangku telah mencocok untaku bi'anazatin, dengan lembing yang bersama dengan dia. Fantalaka ba'iri, bila disentuh begitu, alhamdulillah, maka bila disentuh je dengan lembing tersebut, fantalaka ba'iri ka'ajwadi ma anta ra'im minal ibil, berkata Jabir, maka telah berjalanlah untaku ka'ajwadi ma anta ra'im minal ibil, menjadi seekor unta yang paling laju, yang paling terbaik yang kamu mungkin pernah lihat. Berkat Nabi SAW, bila Nabi cocok je unta dia dengan lembing Nabi, dengan hujung lembing, taklah berdarah, maka unta dia berubah menjadi unta yang laju.
faltafattu. Kata Jabir, maka aku telah berpaling melihat siapakah gerangan orang tersebut. Fa idza ana bi Rasulillah, maka adalah bersama denganku Nabi. Maka Nabi SAW pun bertanya, ma yu'jiluka ya Jabir? Kenapa cepat-cepat ni Jabir, nak ke mana ni? Kenapa cepat-cepat? Apakah yang menyegerakan kamu? Barulah dia terangkan, wahai Rasulullah, inni hadithu ahdim bi'ursin. Sesungguhnya aku baru sahaja berkahwin. Dan pada waktu itu tak sabar nak berjumpa dengan isteri. Maka Nabi bersabda, Abikuran tazawwajtaha am sayyibah? Adakah kamu berkahwin dengan wanita yang dara ataupun pernah berkahwin sebelum ini? Maka Jabir berkata, bala sayyib. Bahkan wanita yang pernah berkahwin, wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, halla jariyatan, kenapa tak berkahwin dengan wanita yang masih dara? Tula'ibuha wa tula'ibuka, supaya kamu boleh bermain dengan dia dan dia bermain dengan kamu. Bergurau senda. Qala, berkata Jabir, falamma qadimna al-Madinah, apabila kami telah tiba di Madinah, zahabna linadkhul, maka kami telah pergi untuk masuk ke dalam Madinah. Maka baginda bersabda, amhilu, tunggu hatta nadkhula laila, sehingga kita boleh masuk pada waktu malam. Kaitam tashitu sya'ithah, supaya isteri-isteri kita boleh menyikat rambut mereka yang kusut. Wa tastahiddal mughibah, dan supaya mereka boleh mencukur al-mughibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-mughibah pada baris yang ke-2, 4, 5. Al-mughibah bermaksud wanita yang pada waktu itu suami dia lama tidak ada dengan dia kerana bermusafir. Maka supaya boleh mencukur bulu-bulu akan wanita yang telah lama bersendirian ketika suaminya tidak ada. Qala wa qala idza qadimta fal kaisa al kaisa. Maka baginda Nabi SAW bersabda, apabila kamu tiba ke rumah, maka sabda Nabi, fal kaisa al kaisa. Apakah maksud fal kaisa? Nombor 1 hasyiah, bermaksud adalah pada waktu itu al-jima', bersetubuh. Maka bila kamu tiba di rumah, maka pada waktu itu hendaklah untuk bersama dengan pasangan dan isteri. Maka para sahabat dulu, bila mereka tinggalkan rumah lama, berbelas hari, berpuluh hari, kadang-kala berbulan, maka mereka rindu dengan isteri dan pasangan mereka. 3640 baca sanad dia. Hadis ini nak menerangkan bagaimana Nabi SAW ingin menolong Jabir bin Abdullah. Kita telah belajar Jabir bin Abdullah, untanya perlahan. Sebenarnya Nabi SAW telah membeli unta tersebut. Dan dia pun kata dengan Nabi, boleh untuk beli wahai Rasulullah, tetapi aku minta izin untuk menunggangnya sampai ke Madinah. Maka Nabi kata, boleh, kamu boleh tunggang sampai Madinah. Bila dia pergi ke Masjid Nabawi untuk serahkan unta yang Nabi dah beli, padahal itulah satu-satu unta yang dia ada, namun dia jual kerana dia perlukan duit. Maka baginda Nabi SAW sebenarnya tak nak pun unta tadi, tapi sebenarnya Nabi nak menolong dan pada waktu itu ingin untuk membantu dia. Terima kasih banyak-banyak kongsi terang cahaya mata di atas gift yang diberikan. Moga Allah balas dengan sebabit kebaikan dan ganjaran. Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kharajtu ma'a Rasulillah. Aku pernah keluar bersama dengan Nabi SAW fi ghazatin, di dalam satu peperangan. Fa abta'a bi jamali. Maka untaku telah melewatkan aku. Maksudnya untanya berjalan dengan perlahan. Fa ata alayya Rasulullah. Maka telah datang melewatiku Nabi SAW. Maka baginda bersabda kepadaku, ya Jabir, wahai Jabir. Qultu, maka aku telah berkata, na'am, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW telah bertanya, masya'nuka, apakah masalah kamu? Apakah keadaan kamu? Maka kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, menerangkan kepada Nabi SAW, abta'a bi alayya jamali. Untaku telah memperlahankan pergerakanku wahai Rasulullah. Wa'aya, dan ianya telah menjadi letih. Sebab kerana usia dia, unta tersebut telah berusia. Fatakhallaftu, maka aku telah ketinggalan di belakang. Fanazala, maka baginda Nabi SAW telah turun. Fahajanahu bimihjanih, maka baginda Nabi SAW
telah mencocok unta tersebut dengan mihjan. Apakah mihjan? Wa huwa asa fiha ta'aqquf yaltaqitu biha ar-rakibu ma saqata minhu. Maka Nabi SAW telah mencocok unta tersebut dengan sebuah tongkat. Mihjan adalah tongkat yang mana bahagian depan dia mempunyai penyangkuk, dan selalunya mihjan ini digunakan kalaulah seseorang penunggang terjatuh barang untuk dia mengambil barang dia pada baris yang ketiga daripada bawah. Okey, summa qala, kemudian baginda bersabda, irkab, tungganglah. Faraqibtu, maka aku pun menunggangnya kembali. Falaqad ra'aituni, maka demi sesungguhnya aku melihat diriku, aku fuhu, perlu untuk menahannya daripada Nabi SAW. Maksudnya unta ni begitu laju, dia pada waktu tu perlu ditahan agar tidak terlalu laju dan menjadi laju dengan mukjizat Nabi. Maka Nabi SAW bertanya, tazawwajta, adakah kamu baru berkahwin? Aku pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka baginda bertanya, abikran am sayyiba, adakah dara ataupun wanita yang pernah berkahwin? Maka aku pun menjawab, bal sayyib, bahkan janda wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, fahalla jariyah, mengapa kamu tidak berkahwin dengan wanita yang masih dara? Tula'ibuha, lalu kamu boleh bermain, bergurau dengannya, dan dia pun boleh melakukan gurauan dan bermain dengan kamu. Qultu, maka kata Jabir, innali akhawat, sesungguhnya aku mempunyai beberapa orang adik-beradik perempuan. Fa'ahbabtu, maka aku suka, an atazawwaja imra'ah, aku berkahwin dengan seorang wanita, tajma'uhunna, yang boleh untuk menjaga mereka, watam syutuhunna, menyikat rambut mereka, wataqumu alaihinna, dan menguruskan mereka. Maka baginda pun bersabda, ama innaka qadim, adapun sesungguhnya jika kamu sampai ke Madinah, fa idza qadimta, ama innaka qadim, adapun sesungguhnya kamu bakal tiba di Madinah, fa idza qadimta, maka apabila kamu tiba di Madinah, fal kaisa al kaisa, maka pada waktu itu Nabi kata, usahakanlah untuk bersama dengan isteri untuk mendapatkan anak yang cerdik, anak yang baik. Summa qala, kemudian baginda bertanya, atabi'u jamalak, boleh tak kamu jual unta kamu kepadaku? Maka Jabir pada waktu itu dia segan dengan Nabi, dia pun berkata, na'am, boleh wahai Rasulullah. Fashtarahu minni bi'uqiyah, maka Nabi SAW telah membeli unta tersebut daripadaku dengan harga beberapa uqiyah. Satu uqiyah bersama dengan 40 dirham. Summa qadima Rasulullah, kemudian Nabi SAW telah tiba dahulu di Madinah, Nabi tiba awal. Wa qadimtu bil ghadah, dan aku tiba keesokan paginya. Faji'tul masjid, lalu aku telah tiba di masjid. Fawajadtuhu ala babil masjid, dan aku mendapati Nabi berada di pintu masjid. Maka baginda bertanya, al-ana hina qadimta, adakah baru sekarang kamu sampai wahai Jabir? Maka Jabir berkata, na'am ya wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, fada' jamalak, tinggalkanlah unta kamu di sini, wadkhul, masuklah ke dalam masjid, fasalli rak'atain, tunaikanlah 2 rakaat. Daripada sini datangnya sunnah solat ketika mana balik daripada musafir. Bila balik daripada bermusafir, sunnah untuk berhenti di masjid dahulu menunaikan solat 2 rakaat. Ketika nak bermusafir pun sunat 2 rakaat, balik daripada musafir pun sunnah untuk solat 2 rakaat. Berkata Jabir, fadakhaltu, lalu aku pun masuk ke dalam masjid. Fasallaitu, dan aku telah menunaikan solat 2 rakaat. Thumma raja'tu, kemudian aku kembali kepada Nabi. Fa'amara Bilalan an yazina li uqiyah, maka Nabi telah memerintahkan Bilal untuk menimbang bagiku beberapa uqiyah. Fawazana li Bilal, maka Bilal telah menimbangkan untukku bayaran untaku. Fa'arjaha, dan Bilal telah melebihkan pada timbang. Maksudnya Nabi suruh bayar lebih. Qala, daripada sini juga kita nampak Bilal adalah orang yang bertugas menjaga kewangan Nabi SAW. Fantalaqtu, maka bila aku telah ingin untuk pergi. Falamma wallaitu, apabila aku telah mula pergi, wallaitu maksudnya berpaling untuk pergi. Maka baginda bersabda, ud'u li Jabir, panggillah untukku Jabir. Fadu'itu, maka aku telah dipanggil. Maka aku pun berkata, al-ana yaruddu alayyal jamal. Sekarang ini Nabi akan pulangkan semula kepadaku untaku. Jabir pun tahu akhlak Nabi, sikap Nabi. Walam yakun syai'un abghada ilayya minhu, dan tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada itu. Sebab pada waktu tu Nabi dah bayar dia duit, Nabi dah tolong dia.
maka dia tak suka untuk dipulangkan balik unta dia. Maka betul seperti sangkaan dia, Nabi bersabda, khuz jamalak, ambillah unta kamu bawa balik, walaka thamanuh, dan untuk kamu adalah bayaran yang telah diberikan. Daripada sini kita nampak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pada waktu itu membantu Jabir radhiyallahu taala anhu kerana besar tanggungjawab dia. Dia ada 7 ke 9 orang adik perempuan dan dia baru sahaja berkahwin. 3641 baca. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna fi masirin, aku pernah di dalam satu perjalanan, masirin ai safarin, ma'a Rasulillah, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ala nadih, dan aku menunggang unta yang kebiasaan dia digunakan untuk membawa air. An-nadih pada baris yang terakhir, al-ba'irul ladzi yustaqa alaih, unta yang selalunya membawa air daripada perigi ke tanaman, maka dipanggil nadih. Dan itulah unta yang dia ada. Innama huwa fi ukhrayatin nas, dan innama huwa fi ukhrayatin nas, dan sesungguhnya baginda berada di bahagian belakang orang ramai. Baginda berada di belakang. Qala, berkata Jabir, fadarabahu Rasulullah atau qala nakhasah, maka Nabi SAW telah memukul unta tersebut dengan pukulan untuk melajukan dia, ataupun Nabi telah mencocoknya. Urahu qala bisyai'in, dengan sesuatu yang bersama dengan Nabi. Faja'ala ba'da dhalika yataqaddamun nas, maka bermulalah selepas itu unta tersebut mendahului orang ramai. Dia pada waktu itu dah menjadi laju. Yunazi'uni, unta tersebut pada waktu itu bergaduh denganku, hatta inni la akufuh, sehingga aku perlu untuk menahan dia. Bergaduh bermaksud dia nak pergi terlalu laju, tetapi aku tak nak terlalu laju. Itu maksud yunazi'uni. Maka pada waktu itu telah menjadi, pada waktu itu bukan bergaduh, maksudnya apa? Yunazi'uni. Unta tersebut telah ingin untuk memergi laju, namun aku telah menahan dia sebab terlalu laju. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW pun bersabda, atabi'unihi, adakah kamu ingin untuk menjualkan unta ini, bikaza wa kaza, dengan bayaran sekian-sekian, wallahu yaghfiru lak, semoga Allah mengampuni kamu. Kata Imam Nawawi pada baris yang ke wallahu yaghfiru lak. Sebentar. Allahumma salli ala Muhammad. Maka sebenarnya perkataan wallahu yaghfiru lak adalah perkataan yang biasa digunakan oleh orang Arab ketika mana mereka dalam bercakap. Mereka akan minta maaf pada baris yang terakhir sebelum masuk perenggan yang baru. Qala Abu Nadrah wa kanat kalimatan yaquluha. Jumpa tak? Pada baris yang keempat dalam kitab, bukan dalam syarah. Berkata Abu Nadrah, wa kanat kalimah, adapun perkataan yaghfirullahu lak, wallahu yaghfiru lak, adalah perkataan yang biasa digunakan oleh orang Islam bila bercakap pada zaman itu. If'al kadha wa kadha, buatlah begini dan begini, wallahu yaghfiru lak, dan semoga Allah mengampunkan kamu. Maka mendoakan keampunan ketika bercakap itu adalah kebiasaan Nabi dan para sahabat. Maka Nabi pun berkata, wallahu yaghfiru lak, semoga Allah mengampunkan kamu. Maka aku pun berkata, huwalaka ya Nabi Allah, ianya adalah milikmu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bertanya lagi, attabi'unihi bikadha wa kadha, wallahu yaghfiru lak. Nabi tak nak percuma. Nabi kata, adakah kamu ingin menjualnya dengan harga sekian-sekian, semoga Allah mengampunkan kamu. Maka aku pun berkata, huwalaka, ianya adalah milik kamu wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, atazawwajta ba'da abik, adakah kamu telah berkahwin selepas kematian ayah kamu? Jabir berkata, na'am ya wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, thayyiban am bikra, adakah wanita yang pernah berkahwin ataupun dara? Maka aku pun berkata, thayyiba, wanita yang pernah berkahwin. Maka baginda Nabi SAW bersabda, fahalla tazawwajta bikra, kenapa kamu tidak berkahwin dengan wanita yang masih dara? Tudahikuka, dia boleh bergurau dengan kamu dan kamu boleh bergurau dengannya. Wa tula'ibuka, dia boleh bermain-main dengan kamu. Wa tula'ibuha, dan kamu boleh bermain-main dengan dia.
Qala Abu Nadrah wa kanat kalimatan yaquluha al-muslimun if'al kadha wa kadha wallahu yaghfiru lak. Orang Arab ketika itu bila mereka bercakap, mereka suka menggunakan perkataan semoga Allah mengampunkan kamu, semoga Allah mengampunkan kamu. Bab yang seterusnya, babul wasiyati bin nisa. Pesanan apa sentiasa memberi pesanan kepada para isteri. Nabi menggalakkan untuk sentiasa memberi pesanan yang baik kepada para isteri. Terus maka Nabi SAW telah bersabda, kata Abu Hurairah, innal mar'ata, sesungguhnya wanita, khuliqat, diciptakan, min dhila, daripada tulang rusuk, iaitu tulang rusuk Nabi Allah Adam. Lan tastaqima laka ala tariqah, kamu tidak akan mampu meluruskannya ala tariqah, pada apa jua cara. Tak ada cara untuk menjadikan wanita tersebut lurus. Fa inistamta'ta, maka jika kamu ingin untuk mengambil manfaat biha, dengan isteri kamu, dengan wanita, istamta'ta biha, hendaklah kamu mengambil manfaat dengannya, wa biha iwash, dalam keadaan dia bengkok. Maksudnya kena reda dengan sikap, kena terima dengan sikap seorang wanita. Wa in dhahabta tuqimuha, dan jika kamu berusaha untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok tersebut, kasartaha, kamu akan mematahkan dia. Dan apakah maksud mematahkan tulang rusuk yang bengkok? Sabda Nabi, wa kasruha, dan patahnya tulang tersebut adalah talaquha, berlakunya perceraian di antara kamu dengan dia. Maka seorang suami dia perlu untuk sentiasa mengambil kira tentang kebaikan dan juga apa yang dilakukan oleh seorang isteri, berbanding daripada dia ingin untuk cuba meluruskan ataupun membetulkan sesuatu yang sebenarnya dia boleh untuk bertolak ansur. 3643 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, fa idza syahida amran, maka apabila dia melihat sesuatu perkara, falyatakallam bi khairin, maka hendaklah dia bercakap dengan baik ataupun diam. Wastausu bin nisa'i khaira, dan sentiasalah memberi nasihat kepada para isteri dengan kebaikan. Fa innal mar'ata, kerana sesungguhnya wanita, khuliqat min dhila, diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna awwaja syai'in fi dhila, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah a'lahu, tulang rusuk yang paling atas. In dhahabta tuqimuh, apabila kamu ingin untuk membetulkan tulang rusuk yang bengkok, kasartah, kamu pasti akan mematahkannya. Wa in taraktahu, dan jika kamu membiarkannya bengkok, lam yazal a'waj, maka terus meneruslah ia bengkok. Istausu, maka Nabi pesan bagaimanakah cara untuk bersama dengan isteri, sentiasa memberi pesanan dan nasihat dengan kebaikan bin nisa, terhadap para isteri. Tapi suami pun perlulah menjadi contoh kepada isteri dan anak-anak. 3644 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi kepada para suami, la yafrak mu'minun mu'minah, janganlah membenci suami yang beriman akan isterinya yang beriman. Jangan membenci. Maka bagaimanakah cara untuk tidak benci? In kariha minha khuluqah, jika suami tidak suka daripada isterinya sesuatu akhlak, sifat, radhiya minha akhar, maka dia boleh gembira dan suka daripada isterinya akhlak yang lain. Maksudnya sentiasa mencari sebab untuk gembira dengan pasangan, bukanlah mencari sebab untuk bergaduh dan marah terhadap pasangan. 3645 yang ni kita tak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far qala hadatsana Imran bin Abi Anas an Umar bin al-Hakam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlih, riwayat yang lebih kurang sama. 3646 baca sanad dia.
Maka Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah, laula Hawa, kalaulah bukan kerana Hawa. Kerana bila kita belajar dalam riwayat tafsir, maka yang telah menggoda, yang telah mengajak Nabi Allah Adam untuk makan daripada buah yang Allah larang, maka antaranya adalah Hawa. Maka sebab itu sabda Nabi, laula Hawa, kalaulah bukan kerana Hawa, lam takhun unsa zawjaha dahra, maka tidak akan pernah seorang isteri mengkhianati suaminya. Namun apabila pernah berlaku pada zaman dulu, maka berlakulah berterusan. Sifat itu menjadi turun-temurun. Begitulah dalam hadis yang lain kita pernah baca, kalaulah tidak kerana Nabi Adam lupa, nescaya manusia tidak lupa. Namun bila Nabi Adam AS lupa janjinya dengan Allah, maka menjadilah janjinya dengan malaikat maut yang kita pernah baca sebelum ini, maka menjadilah manusia dan anak-anak kepada Nabi Adam turut lupa. Terus maka Nabi SAW bersabda, laula Banu Israel, kalaulah tidak kerana Bani Israel, lam yahbuthit ta'am, tidak akan menjadi rosak makanan. Walam yahnazil laham, tidak akan menjadi rosak dan basi daging. Kenapa makanan basi? Ianya bermula dalam riwayat dalam syarah menyebut ianya bermula pada baris yang kelima daripada hasyiah. Maka berkata para ulama, apakah maksud hadis ini? Anna Bani Israel lamma anzalallahu alaihim al-manna was-salwa, bila Allah telah memberi kepada Bani Israel makanan daripada syurga, man dan salwa yang mereka minta, maka Allah telah berpesan kepada mereka supaya mereka tidak menyimpan makanan tersebut. Jangan simpan. Nuhu anid dikhariha, mereka dipesan untuk tidak menyimpan makanan tersebut. Faddakharu, namun mereka telah degil dan mereka langgar perintah Allah, mereka telah simpan makanan tersebut. Fafasada wa antana, maka makanan tersebut telah menjadi rosak dan membusuk. Wastamarra min zalikal waqti, dan terus meneruslah bermula saat itu, maka makanan di dunia ini menjadi rosak dan menjadi basi apabila disimpan untuk tempoh yang lama. Maka ianya bermula daripada kisah Bani Israel dan makanan syurga yang mereka minta namun mereka tidak bersyukur, iaitu man dan salwa. 3647 baca. 3000 walaulah Hawa, dan kalaulah tidak kerana Hawa, lam tahun unsa zawjaha dahra, wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. 3648 baca. Maka Nabi SAW telah bersabda, ad-dunya mata', dunia itu adalah nikmat, adalah pada waktu itu nikmat yang berharga. Mata' terjemah asalnya adalah barang, maka diterjemahkan sebagai nikmat. Nah, dunia ini adalah nikmat. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik nikmat dunia adalah al-mar'atus salihah, isteri yang baik. Maka isteri yang baik adalah nikmat yang paling besar yang seseorang itu boleh dapat di dunia. 3649 baca. Maka Nabi SAW telah bersabda, innal mar'ata kaddila, sesungguhnya wanita ini adalah seperti tulang rusuk. Idza dhahabta tuqimuha, jika kamu pergi untuk meluruskannya, kasartaha, pasti kamu akan mematahkannya. Wa in taraktaha, dan jika kamu membiarkannya begitu, istamta'ta biha, maka kamu mengambillah faedah, manfaat dalam keadaan begitu. Wa fiha iwajun, dalam keadaan ianya bengkok. Maka kena terima apa jua keadaan seorang isteri dalam masa yang sama terus menerus memberi nasihat kepadanya. 3650 baca. Yang ni kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humaid kilayhima an Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd an ibni akhi Zuhri an ammihi bi hadzal isnadi mithlah. Maka kita dah mula masuk pada kitabut talaq, hadis-hadis tentang perceraian, hadis-hadis tentang talak.
Maka pada tajuk yang pertama ini Imam Muslim membawakan hadis berkenaan tentang tahrimi talaqil haid. Haram, berdosa seorang suami yang menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya sedang haid. Bighairi ridaha, tanpa izin isteri dia. Kalaulah dalam haid tanpa izin isterinya, hukumnya adalah haram, berdosa. Wa annahu law khalafa, dan kalaulah dia tetap melanggar waktu isteri dia haid, dia ceraikan, waqa'at talak, talak tetap jatuh, wa yu'maru biraj'atiha, dan Nabi SAW menyuruh untuk merujuk kembali isteri tersebut dan hanya berikan talak ketika mana dia dalam keadaan bersuci. Maka apakah keadaan talak yang pada waktu itu dikira sebagai talak yang baik? Maka sebenarnya dalam hadis kita bakal baca, Nabi suruh untuk memberi talak bercerai. Kalaulah pada waktu itu seseorang itu memang nak memberi talak ketika isteri berada dalam keadaan suci, tuhur, yang tidak bersetubuh dengan isteri tersebut. Maka kalaulah bersetubuh dalam tuhur tersebut, maka Nabi tak izinkan untuk memberi talak. Walaupun talak tetap jatuh, tetapi pada waktu itu tidak disukai talak tersebut. Takut-takut, khawatir-khawatir, maka daripada persetubuhan tersebut dia mendapat anak dan dia akan menyesal. Maka ini berkenaan tentang memberi talak ketika isteri dalam keadaan haid, hukumnya adalah haram. Baca dulu baris yang pertama daripada awal tajuk. Kata Imam Nawawi, ajma'atil ummah, para ulama telah sepakat ala tahrimi talaqil haid al-hail bighairi ridaha, menceraikan isteri yang dalam keadaan haid tanpa keredaan dia dan keizinan dia. Falau talaqaha, jika suami menceraikan isteri dalam keadaan dia sedang haid, athima, suami berdosa, wa waqa'a talaquh, namun talak tetap jatuh. Wa yu'maru birraj'ah, dan sebagaimana cara Nabi akan disuruhkan untuk dirujuk kembali. Li hadis Ibn Umar, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang bakal kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apakah hukum untuk merujuk kembali isteri yang telah diceraikan ketika mana haid? Dan macam Nabi suruh untuk rujuk kembali. Hukmur raj'atu fi talaqil haid, baris yang kedua daripada bawah. Kata Imam Nawawi, wa ajma'u, dan para ulama telah sepakat apabila seseorang itu menceraikan isterinya, yu'maru, diperintahkan ia untuk merujuk kembali supaya dia boleh menceraikan ketika mana isterinya dalam keadaan bersuci tanpa ada sebarang persetubuhan dalam tempoh suci tersebut. Maka sebenarnya hukum raja'ah, rujuk ini adalah mustahabbah, adalah digalakkan, sunnah, bukannya wajib. Terus 3651 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala annahu talaqa, sesungguhnya beliau telah menceraikan isterinya wahya haid, sedangkan isterinya berada dalam keadaan haid, fi ahdi Rasulillah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Al-Khattab, maka ayahnya Umar bin Khattab telah bertanya kepada Nabi tentang perkara tersebut. Faqala Rasulullah, maka baginda bersabda kepada Umar, murhu, suruhlah anak kamu Abdullah bin Umar, falyurajiha, hendaklah dia merujuk kembali isterinya, thumma liyatrukha, kemudian hendaklah dia membiarkan isterinya hatta tathur, sehinggalah isterinya telah bersuci. Ini adalah kenapa Nabi suruh untuk bersuci kali kedua, bukan kali pertama setelah rujuk. Maka ada 4 penerangan di situ. Ada yang mengatakan pada waktu itu dengan beberapa pandangan. Nanti para pelajar boleh baca pada baris yang pertama hinggalah baris yang keempat. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sabda Nabi, kemudian tunggulah sampai dia bersuci. Summa tahidha, dan datang kembali haid. Summa tathur, sehinggalah datang suci kali kedua selepas dia rujuk. Summa insya'a amsaka ba'du, kemudian jika dia mahu, dia boleh untuk kekalkan perkahwinan tersebut. Wa insya'a tallaqa, dan jika dia mahu, dia boleh untuk menjatuhkan talak. Namun syarat dia, qabla an yamas, sebelum dia menyetubuhi isterinya. Fatilkal iddah, maka itulah tempoh talak allati amarallahu, yang Allah telah memerintahkan, an yutalliqa lahan nisa, untuk an yutallaqa lahan nisa, untuk diceraikan para wanita. Maka sunnah untuk bercerai, maksudnya bukanlah cerai itu digalakkan, tapi kalaulah masing-masing telah tekad untuk berpisah dan bercerai, maka waktu bercerai yang digalakkan seperti yang diajar oleh Rasulullah
adalah ketika dalam tempoh bersuci yang tidak ada bersetubuh dalam tempoh tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada baris yang kedua, 4, 6. Qabla ayyamus, tempoh bersuci yang dia tidak ada menyetubuhi isterinya. Kata Imam Nawawi, fa fihi tahrimut talaq, daripada hadis ini menjadi dalil bahawa haram, maksudnya berdosa, talak tetap jatuh, berdosa memberi talak. Fi tuhrin, pada tempoh bersucinya isteri, jama'ah fih, yang suami ada menyetubuhi dan berjima' dengan isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya pada baris bawah tu, fala yandam, supaya dia tidak merasa menyesal kalaulah tiba-tiba daripada penyetubuhan tersebut maka isteri dia mengandung, dan dia tidak merasa menyesal kerana dia terlepas untuk pada waktu itu bersama dengan anaknya. Terus baca. Maka sesungguhnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya beliau telah menceraikan isterinya wahia haid, dalam keadaan isterinya sedang haid, tatliqatan wahidatan, satu talak. Dan itulah sunnahnya. Sunnahnya talak tersebut maka diberi satu-satu, jangan diberi sekali 3, al-a'yadzubillah. Maka pada waktu itu akan menjadi haram, sehinggalah dia perlu berkahwin semula dengan lelaki yang lain. Maka perlu diberi satu-satu jika nak memberi talak. Fa'amarahu Rasulullah, maka Nabi telah memerintahkan kepada suami ayyuraji'aha, untuk merujuk kepada isterinya kembali, thumma yumsikaha, kemudian untuk menyimpan isterinya sehingga isterinya bersuci, kemudian isterinya haid pada kali yang kedua dan kemudian bersuci kembali, thumma yumhiluha, dan dia perlu menunggu sehingga bersuci kali kedua. Fa in arada, dan jika Abdullah bin Umar tetap untuk menceraikan isterinya, falyutallikha, maka hendaklah dia ceraikan ketika mana isterinya berada dalam keadaan bersuci, min qabli an yujami'aha, tanpa dia ada menyetubuhi berjima' dengan isterinya pada tempoh tersebut. Sabda Nabi, fatilkal iddah, maka itulah tempoh, waktu, masa, allati amarallah, yang Allah telah memerintahkan, an yutallaqa lahan nisa', untuk diceraikan, diberikan talak kepada para isteri. Wazada, baca. Dan adalah Abdullah bin Umar idza su'ila an zalika, apabila ditanya tentang peristiwa tersebut, beliau berkata, qala li ahdim, beliau berkata, amma anta, adapun kamu, talaqta ra'atak, apabila kamu nak menceraikan isteri kamu, marratan aw marratain, maka pada waktu itu hanya satu talak ataupun 2. Fa inna Rasulullah, maka kerana itulah yang Nabi SAW telah menyuruh aku. Wa in kunta talaqtaha, namun jika kamu menceraikan isteri kamu dengan 3 talak, faqad harumat alaika, maka menjadilah haram isteri kamu kepada kamu untuk dikahwini semula, hatta tankiha, sehingga dia perlu berkahwin dahulu dengan lelaki selain daripada kamu, wa asaitallah, dan kamu telah mengingkari arahan Allah pada apa yang Allah telah memerintahkan kamu untuk melakukannya. Min talaqi imra'atin, daripada cara menceraikan isteri kamu. Qala Muslim, berkata Muslim, jawwada al-Laits fi qawlihi tatliqatan wahidah, Al-Laits telah menyukai riwayat ini pada ucapan memberi satu talak. 3653. Terus. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah menceraikan isteriku pada zaman Nabi SAW wahia haid, dalam keadaan beliau sedang haid. Maka telah menyebut perkara tersebut Umar bin Khattab kepada Nabi SAW. Faqala, maka baginda bersabda, murhu, suruhlah Abdullah bin Umar, falyuraji'ha, hendaklah dia merujuk kembali kepada isterinya. Thummal yada'a, kemudian hendaklah dia membiarkan isterinya sehingga isterinya datang suci, datang tempoh bersuci. Summa tahidha haidatan ukhra, dan kembali datang haid yang kedua. Fa idza tahurat, apabila isterinya telah bersuci pada kali yang kedua, barulah dia menceraikan isterinya sebelum dia bersetubuh dan berjima' dengan isterinya. Au yumsikha, ataupun jika dia mahu dia boleh kekalkan perkahwinan tersebut. Fa innaha, kerana sesungguhnya itulah tempoh dan masa yang Allah telah memerintahkan an yutallaqa lahan nisa',
untuk menceraikan isteri. Qala Ubaidullah qultu li Nafi' ma suni'atit tatliqatu qala wahidatun utidda biha. Maka ditanya, bagaimana pula dengan talak yang mula-mula telah diberikan, adakah diambil kira? Maka berkata Nafi', wahidah dikira sebagai satu, utidda biha. Maka talak yang diberikan ketika dalam keadaan haid, dalam keadaan apa pun, maka talak itu diambil kira walaupun suami mendapat dosa. Jelas ke jelas? 3654 kita tak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah wa al-Musanna qala hadatsana Abdullah bin Idris an Ubaidillah bi hadzal isnad nahwa wa lam yadhkur qawla Ubaidillah li Nafi' qala Ibn al-Musanna fi riwayati falyarji'ha wa qala Abu Bakr falyuraji'ha. 3655 baca sanad dia. Maka sesungguhnya Abdullah bin Umar telah, riwayat semua lebih kurang sama. Cuma ada sedikit sebanyak perbezaan pada lafaz dan perkataan. Maka Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya ketika isterinya dalam keadaan haid. Maka Umar bin Khattab si ayah telah bertanya kepada Nabi. Fa'amarahu, maka Nabi telah memerintahkannya untuk Abdullah bin Umar merujuk kembali kepada isterinya. Summa yumhilaha, kemudian memberi ruang kepada isterinya. Hatta tahidha haidatan, sehingga isterinya datang haid, datangnya haid. Summa yumhiluha, kemudian memberinya lagi peluang sehingga isterinya menjadi suci. Kemudian barulah pada waktu itu menceraikan isterinya. Qabla an yamassaha, sebelum bersetubuh dan berjima' dengan isterinya. Fatilkal iddah, maka itulah tempoh perceraian yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan an yutallaqa lahan nisa, untuk menceraikan isteri jika mahu. Qala, berkata perawi, fakana bin Umar, maka adalah Abdullah bin Umar idza su'ila 'anil rajul, ditanya berkenaan tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya ketika dalam haid, beliau akan berkata, amma anta, adapun sekiranya kamu telah menceraikan isteri kamu satu ataupun dua talak, maka sesungguhnya Nabi SAW telah memerintahkan untuk merujuk kembali. Thumma yumhilaha hatta tahidha haidatan ukhra, dan tunggulah sehingga isteri itu didatangi haid yang kedua. Kemudian tunggu lagi sehinggalah isteri tersebut telah bersuci daripada haid. Kemudian barulah menceraikannya qabla an yamassaha, sebelum bersetubuh dan berjima' dengannya. Wa amma anta tallaqtaha thalatha, adapun jika kamu telah menceraikan isteri kamu dalam haid tersebut 3 kali talak, maka kamu telah mengingkari Tuhan kamu pada apa yang Allah telah perintahkan kamu, min talaqi imra'atika, daripada cara untuk menceraikan isteri, wa banat minka, namun perpisahan itu tetap berlaku, tetap diambil kira. Talak ketika mana dalam keadaan haid, walaupun berdosa suami, tetap talak itu diambil kira. Berdasarkan hadis-hadis ini. 3656. Maka hadis ini lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala talaqtu imraati wa hiya haid, fa dzakara dhalika Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fataghayyadha Rasulullah. Di sini ada perkataan baru. Bila Nabi dengar Abdullah bin Umar menceraikan isteri dalam keadaan haid, maka marah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itu adalah perbuatan berdosa. Kemudian baginda bersabda, murhu, suruhlah dia, falyuraji'ha, untuk dia merujuk kembali isterinya. Hatta tahidha haidatan mustaqbilatan siwa haidatiha allati talaqaha fiha, fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran min haidatiha qabla an yamassaha, fadhalika at-talaqu lil iddati kama amara Allah, wa kana Abdullah talaqaha, dan adalah Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya dengan satu talak ketika dalam haid. Fahusibat, maka ini poin untuk mazhab Syafi'i, kerana mazhab Syafi'i sebut walaupun berdosa, talak tersebut tetap dikira. Fahusibat, maka dikira satu talak yang dia telah ceraikan ketika dalam haid, min talaqiha, daripada talak tersebut. Waraja'aha Abdullah kama amarahu Rasulullah, dan Abdullah bin Umar merujuk kembali isterinya seperti yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Terus 3657 peneriwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarani Yazid bin Abd Rabbi qala hadatsana Muhammad bin Harbin qala hadatsani Zubaydi an Az-Zuri bi hadzal isnad ghaira annahu qala Ibn Umar, Abdullah bin Umar telah berkata, faraja'tuha, maka aku telah merujuk kembali kepada isteriku seperti yang Nabi suruh, wa husibat laha, dan dikira untuk isteriku at-tatliqatu allati talaqtuha, talak yang aku telah ceraikan dia ketika haid, itu dikira sebagai satu talak. Tetap dikira walaupun talak tersebut dalam keadaan dia berdosa kerana memberi talak ketika isteri sedang haid. Maka haram memberi talak kepada isteri ketika isteri sedang haid. Mestilah memberi talak kepada isteri ketika dalam tempoh bersuci yang tidak ada persetubuhan dan jima' dalam tempoh tersebut. 3658 baca. Maka beliau telah menceraikan isterinya ketika mana isterinya haid, Abdullah bin Umar. Fadzakara dzalika Umar, maka si ayah telah bertanya kepada Nabi SAW, iaitu Umar bin Khattab. Maka baginda bersabda, murhu, perintahlah dia, falyuraji'ha, mestilah dia merujuk kembali kepada isterinya, summal yutalliqha, dan kemudian hendaklah dia menceraikan isterinya dalam keadaan bersuci, au hamila, ataupun dalam keadaan hamil. Maka hadis ini sebenarnya dibawa oleh Imam Nawawi nak mensabitkan pada baris yang ketiga 962 punya syarah An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, hadis ini Imam Muslim bawakan nak menunjukkan li jawazi talaqil hamil, bahawa boleh untuk menceraikan isteri yang berada dalam keadaan hamil. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, bahawa boleh untuk menceraikan isteri dalam keadaan hamil. Terus 3659 terus. Maka beliau telah menceraikan isterinya ketika mana isterinya sedang haid. Maka Umar bin Khattab telah bertanya perkara tersebut kepada Nabi. Maka baginda bersabda, murhu, perintahkanlah Abdullah bin Umar, hatta falyuraji'ha, maka hendaklah beliau rujuk kembali kepada isterinya, hatta tathur, dan tunggulah sehingga isterinya suci. Thumma tahidha haidatan ukhra, datang tunggu sehingga datang haid yang kedua. Kemudian tunggu sehingga isterinya berada dalam keadaan suci. Thumma yutalliq, kemudian barulah menceraikan isterinya selepas itu. Au yumsik, ataupun jika mahu dia boleh kekalkan perkahwinan tersebut. Terus sesungguhnya seseorang yang aku tidak pernah mentohmahnya dengan sebarang keaiban telah menceritakan kepadaku, kata Ibnu Sirin, sesungguhnya Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya 3 kali. 3 kali. Maka dalam hadis ini nak menyebut bahawa Abdullah bin Umar pernah menceraikan isterinya dengan talak 3. Maka ini sebenarnya perbahasan yang kita akan baca lepas Jumaat nanti. Maka insya-Allah kita sambung lepas Jumaat jam 3. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.